Hi and Assalamualaikum everyone. It's me, Pira Tahir. Pira rasa janggal sikit mau cakap ni, tapi Pira cakap je lah. Welcome back to my channel. Sebelum Pira mula cerita Pira hari ni, Pira mau cakap thank you untuk semua yang sudah like, share, subscribe Pira punya video sebelum ni, iaitu pasal Menendez Brothers. Thank you so much guys. Thank you. Pira appreciate semua. Thank you. So, hari ni untuk second video Pira mau cerita pasal Shanda Shearer, iaitu budak perempuan umur 12 tahun yang dibunuh oleh kawan-kawan sekolah dia. Shanda Shearer yang lahir pada 6 Jun 1979 di Kentucky, USA. Parents si Shanda ni dari dia kecil lagi memang sudah bercerai. Mama dia, Jacqueline ataupun Jackie, kahwin dengan satu orang lelaki dan bercerai lagi pada tahun 1999. Si Shanda ni memang budak perempuan yang energetik, memang sporty, dia memang minat sukan, dia cheerleading, dia main volleyball, dia memang sporty girl lah, memang minat-minat bagian-bagian sukan. Sampai pada tahun 1991, akibat daripada perceraian kali kedua mama dia bawa Shanda pindah pergi New Albany, Indiana. So, senang untuk dia spend more time dengan bapa dia, sebab bapa dia pun di sana, jadi senanglah untuk dia rapat dengan bapa dia. Lepas pindah, si Shanda disekolahkan di Hazelwood Middle School di New Albany. First day sekolah tu, all went really well. Si Shanda dapat kawan baru, dia dapat adapt dengan environment baru di sekolah tu. Memang baguslah first day dia. Sampai hari ketiga persekolahan, dia terlibat dalam satu pergaduhan yang melibatkan dia, of course Shanda, dengan satu budak perempuan 14 tahun, Amanda Havering. So, disebabkan pergaduhan ni, dorang dikenakan counselling and dipantau selama 1 minggu oleh pihak sekolah. Lepas dorang kena pantau begini, seminggu lepas pemantauan tu, dorang macam jadi rapat, dorang berkawan. And parents si Shanda, mama dia lah terutamanya, tidak suka pasal benda ni. Dia tidak suka si Shanda berkawan rapat dengan Amanda. Bila si Amanda dengan Shanda ni rapat, si Amanda dapat tahu yang si Shanda ni tidak pernah ada apa-apa romantic interest pun dengan mana-mana lelaki. Yalah, dia baru budak 12 tahun. Yang dia tiada masa pun, dia belum ada masa pun untuk explore pasal sexuality dia. Jadi, si Amanda gunakan opportunity tu, peluang dia tu untuk mengurat si Shanda. Dia tulis surat cinta gitu dengan si Shanda. Jadi daripada setakat kawan, dorang jadi lebih, bertukar-tukar pula surat cinta tu. Si Amanda tulis untuk Shanda, Shanda tulis untuk Amanda, macam tu. Pada bulan Oktober, sekolah dorang ada buat macam prom night lah, biasalah sekolah. Jadi of course lah si Amanda bawa Shanda pergi prom night tu. Bila sampai pergi prom night tu, di situ dorang jumpa Melinda Loveless. Melinda Loveless ni adalah ex girlfriend si Amanda yang berumur 16 tahun. 2 tahun lebih tua daripada si Amanda, 4 tahun lebih tua daripada si Shanda. Melinda Loveless ni, dia punya family background memang macam teruk. Bukan teruk apa, dia macam ada sexual abusive di dalam family dia. Bapa dia sendiri, Larry Loveless, tidur dengan dia selama 14 tahun. Can you imagine? 14 tahun dia tidur dengan anak dia berbanding dengan isteri dia. Lepas umur si Melinda 14 tahun, bapa dia abaikan dorang lah, satu family. And disebabkan benda-benda macam ni, si Melinda jadi budak perempuan yang bermasalah. Dia suka terlibat dalam pergaduhan, dia escape sekolah, dia bully orang, dia suka benda-benda macam ni. Back to the story, yang dorang terjumpa dekat prom night tu, si Melinda nampak, of course lah dia marah. Dia marah, dia nampak ex dia yang masih dia sayang, masih dia sanjung dengan perempuan lain datang pergi prom. Jadi dia mulakanlah pergaduhan tu dengan si Shanda. Dia bergaduh dengan si Shanda dekat prom tu, and Amanda leraikan dorang. Lepas beberapa minggu lepas pergaduhan tu terjadi, lepas prom tu, si Melinda jadi berani untuk ugut si Shanda depan publik. Dia ugut untuk bunuh si Shanda depan publik. And dia tulis surat dekat si Amanda. Dia beritahu macam mana dia sayang si Amanda, macam mana dia masih mahu dengan si Amanda. And dia beritahu Amanda yang dia akan bunuh si Shanda.
Jackie dapat tahu yang Amanda dengan Shanda masih berkawan walaupun dia tidak suka. Disebabkan ini si Shanda dipindahkan ke sekolah Our Lady of Perpetual Help Catholic School. Lepas sekolah di sana, si Shanda makin baik. Dia coba elakkan si Amanda. Tapi makin si Shanda mengelak daripada si Amanda, makin banyak surat cinta si Amanda hantar pergi tempat si Shanda. Jadi bila jadi macam ni, yalah si Shanda kan baru 12 tahun. Dia bila dapat perhatian macam ni, dia suka lah, dia rasa macam dihargai. Jadi dia suka lah si Amanda. 10 Januari 1992, si Melinda Loveless dengan 3 orang kawan dia, iaitu Hope Anna Ripe 15 tahun, Tony Lawrence 15 tahun dan Laurie Tackett 17 tahun drive pergi tempat si Shanda untuk bagi tahu yang dorang mau bawa si Shanda pergi Witch Castle, di mana tempat si Amanda mau jumpa si Shanda konon-konon di sana. Tapi sampai dorang di sana, si Shanda bagi tahu datang balik nanti masa parents dia sudah tidur. And which dorang memang datang balik selepas parents dorang tidur. Kali kedua dorang datang ni, Melinda bertapuk di belakang kereta dalam selimut dengan satu pisau. Si Shanda keluar daripada rumah, masuk je kereta, terus kena acu pisau tu di leher dia. Si Melinda ugut untuk kelar leher si Shanda kalau dia tidak mengaku yang dia tu rampas si Amanda daripada Melinda. Si Shanda memang try untuk lawan, try untuk respon. Tapi yalah, apalah daya dia, budak perempuan 12 tahun untuk lawan 4 tahun lebih tua daripada dia, 16 tahun si Melinda tu. Dia memang tak dapat. Jadi disebabkan kemarahan si Melinda tu makin membuak-buak, dia suruh kawan dia, si Hope yang drive kereta tu, drive pergi satu tempat terpencil. Sampai tempat terpencil tu, si Hope dengan si Tony yang dua-dua 15 tahun tu stay dalam kereta. Si Melinda dengan Laurie Tackett yang 17 tahun tu kasih keluar si Shanda daripada kereta. Dorang buka baju dia, dorang tumbuk dia berkali-kali. Si Melinda pergi sigung muka si Shanda guna lutut. Sigung apa dalam bahasa lain? Smackdown. Dia pergi smackdown muka si Shanda tu guna lutut. Berdarah-darah lah muka si Shanda tu, sampai berdarah mulut dia sebab dia ada pakai braces. Bayangkanlah kena smackdown di lutut, lepas tu mulut gigi lagi berbraces, time tu memang berdarah lah mulut dia. Lepas benda tu, dorang try untuk kelar leher si Shanda, tapi pisau yang dorang bawa tu terlampau tumpul. Jadi instead of kelar, dorang tikam dada si Shanda. Dorang tikam dada Shanda, dorang cikik dia guna tali. Lepas dorang puas buat begitu, dorang kasih masuk si Shanda dalam kereta balik. Dorang ingat Shanda meninggal time tu. Lepas tu dorang balik pergi rumah si Laurie, pergi bersiap-siap, kasih bersih-bersih badan, minum-minum. Lepas tu dorang dengar si Shanda berteriak dari dalam kereta minta tolong. Si Shanda berteriak tu, dorang panik. Yang terlebih panik mestilah si Laurie dengan si Melinda kan. Dorang masuk kereta balik, tinggalkan si Hope dengan si Tony di rumah tu, di rumah si Laurie. Dorang drive pergi tempat yang sama. Dorang kasih keluar lagi si Shanda, dorang tumbuk lagi si Shanda, dorang cekik lagi si Shanda guna tali iron. Lepas tu kasih masuk lagi Shanda balik dalam kereta, balik lagi pergi rumah si Laurie. Dorang bagi cerita apa yang jadi tu dekat si Hope dengan Tony. Dorang bagi cerita bukan yang dorang dalam keadaan takut atau apa, tidak. Dorang ketawa-ketawa, dorang happy buat benda tu dekat si Shanda. Lepas tu dorang penat, mungkin dorang penat kan, dorang tidur lah malam tu. So pagi dia, dorang bangun. Dorang 4 orang ni pergi satu stesen minyak, beli 2 botol Pepsi, which is yang dorang terus kasih kosong, and isi gasoline dalam tu, dalam Pepsi tu. Lepas tu, dorang drive pergi satu tempat terpencil. Dorang balut si Shanda dalam satu selimut yang bekas si Melinda bertapuk tu. Dia balut, then dorang tuang gasoline di atas si Shanda. Dorang tuang gasoline, and dorang dengar si Shanda minta tolong. Dorang dengar si Shanda minta tolong. Si Hope cakap, "There is no way I can help you." Dia tidak akan tolong. And si Shanda teriak minta tolong mami. Dia sebut mami. Can you guys imagine budak 12 tahun yang dibalut dalam selimut, kena tuang gasoline, call for her mom. Dia minta tolong untuk mami dia, tapi mami dia tak tahu pun keadaan sebenar apa yang jadi dekat dia. Sorry kamera Fira habis bateri, Fira nak perasan, Fira habis cerita sudah. Okay lah, tak apa, Fira sambung di sini. Jadi lepas dorang balut si Shanda dalam selimut, tuang gasoline, terus dorang bakar si Shanda.
dorang balik, dorang on the way balik tu, si Melinda macam tak sedap hati. Dia macam tak yakin yang dia betul-betul sudah bunuh si Shanda. Dorang patah balik, si Melinda keluar, dia pergi tambah lagi gasoline atas si Shanda. Lepas tu dorang pergi McD breakfast, konon macam tiada bunuh orang. Lepas tu dorang order sausage. Dorang sama-samakan sausage tu dengan mayat si Shanda. Dorang ketawa, make joke of it. Pada pagi yang sama, dua orang pemburu jumpa abu mayat si Shanda. Mula-mula dorang ingat bukan manusia, tapi as they look more closer, dorang tahu itu adalah mayat manusia. Dan di pagi yang sama juga, si Melinda pergi jumpa Amanda. Dia bagi cerita semua yang dia buat dengan si Shanda. Lepas tu dia suruh si dia suruh si Amanda tutup mulut dia. Jangan bagi tahu orang. Shut your mouth. Dia cakap macam tu. Lepas tu dia kiss si Amanda. Terus malam hari yang sama, si Hope, kawan dorang dengan si Tony, dorang dua ni yang terlibat juga, pergi spill the tea dekat polis. Dorang pergi serah diri, dorang pergi bagi tahu semua dekat polis. Dan besok paginya, dorang 4 orang ditangkap. Pira mention semua umur-umur dorang sebelum ni ada kan? Dorang semua 4 ni underage, semua di bawah 18 tahun. Tapi atas jenayah yang dorang buat ni, dorang dibicarakan sebagai orang dewasa, tapi dikecualikan hukuman mati atas rayuan. So, hukuman dorang atas jenayah ni, si Tony yang paling muda, 15 tahun dan paling tidak banyak involved dalam penyiksaan si Shanda, dia dijatuhkan hukuman selama 20 tahun penjara, tapi telah dibebaskan pada tahun 2000 selepas 9 tahun dipenjarakan. Si Hope, walaupun dia tidak banyak involved juga dan umur dia sama dengan si Tony, tapi disebabkan dia yang drive kereta tu, jadi dia dijatuhkan hukuman 50 tahun penjara. Dia buat rayuan, dikurangkan kepada 35 tahun penjara. Lepas tu dibebaskan pada tahun 2006 selepas 14 tahun dipenjarakan. Si Melinda dengan si Laurie, dorang adalah orang yang paling banyak involved dalam penyiksaan si Shanda sampai si Shanda meninggal, dan dorang adalah mastermind semua ni. Jadi dorang dikenakan hukuman 60 tahun penjara. Si Laurie telah dibebaskan pada tahun 2018 selepas 26 tahun dipenjarakan. Si Melinda telah bebas pada tahun 2019 selepas 27 tahun dipenjarakan. Untuk Pira personally, Pira rasa dorang dibebaskan ni adalah sangat tidak adil untuk Shanda. Sebab yalah, dorang sudah bunuh budak 12 tahun and then dorang dipenjarakan masih hidup. Lepas tu dorang dibebaskan awal daripada dorang punya hukuman. And of course lah, dorang masih boleh ada masa untuk kejar cita-cita dorang, masih ada masa untuk menikmati lagi hidup ni, kenal lagi hidup ni macam mana, dunia ni macam mana. While si Shanda, dia 12 tahun sudah dibunuh hidup-hidup, dibakar hidup-hidup. Dia tak sempat pun untuk kenal macam mana dunia ni sebenarnya. Tak sempat pun untuk buat mama bapa dia bangga dengan dia. So, are you guys with me? Walaupun dorang sudah menyesal, kita tetap rasa yang dorang ni dapat hukuman, dorang dibebaskan dengan sangat-sangat tidak adil. Ataupun kamu rasa, okay lah, dorang sudah menyesal dengan apa yang dorang buat, so cukuplah. That's it for today, for my second video. Dan macam biasalah, jangan lupa like, share and subscribe. I see you on my next video. Bye!